hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambil masa dan lebih kurang dalam 45 minit begitulah insya-Allah ya. Tadi subuh kita menyampaikan kuliah subuh ya, di Masjid Tukde ya, di Kemaman ya. Dan selepas itu kuliah duha tadi di salah sebuah surau ya, di shopping centers juga di Kemaman, dan sekarang di sini malam ini kuliah maghrib di masjid di Basrah ya, di Kuantan. Jadi tadi saya dah masa nak masuk tadi bertemu dengan Tuan Bilal. Dia kata yang sesuai untuk diceritakan pada tengah hari macam ini dengan masyarakat di sini barangkali ialah soal kekeluargaan, soal keluarga. Sebelum itu saya by profession saya urban planner. I had my master's degree in urban planning, PhD also dalam urban planning. Tapi saya minat mengenai membina manusia. For the past over 40 years, saya bina manusia lah. Summer camp, tuan-tuan pernah dengar. Smart learning, tuan-tuan dengar. Parenting, tuan-tuan pernah dengar. Yang saya jalankan sejak saya berumur awal 30-an. Sampailah sekarang dah berumur awal 70-an ini. Jadi dari segi penulisan, saya dah menulis, ini buku yang ke-41, nanti saya sebutkan. Buku yang ke-41 saya tulis. Dan ini buku yang ke-42. Dua-dua buku ini baru diedarkan sekitar 11 minggu yang lalu. Saudara dan saudari, saya dengan sahabat-sahabat ni sedang mengadakan ziarah ke Curug Rantau di Malaysia ini. Kita ini hari yang ke-6. 2 hari di Kuantan, 8 hari meninggalkan rumah, 8 hari meninggalkan isteri. Saya ada isteri, saya ada 8 orang anak. I got 13 grandchildren. Dan saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada semua sekali ya, Alhamdulillah. Tinggal seketika untuk saya meraihkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak bercerita dengan mereka satu tajuk orang tak berapa suka nak cerita. Apa tajuk dia? Mati dalam husnul khatimah. Sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Allah, matikan aku dengan mati yang baik. Apa arti yang mati yang baik? Mati yang baik tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Untuk saudara mungkin minggu depan, untuk saudara mungkin bulan depan, tahun depan, untuk saya mungkin besok. Mampu kita ketika itu waktu nyawa dicabut oleh malaikat maut mengucap satu kalimat. Tak panjang sangat kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya menyebabkan terlibat nak pergi on the ground and going places adalah disebabkan apa yang saya pandang pada zahirnya. Apa yang saya pandang pada zahirnya, manusia tak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Apa yang dia tak bersedia? Ilmu untuk bertemu dengan Allah rata-ratanya hampir tak ada. Amalan untuk bertemu dengan Allah pun rata-ratanya tak ada. Saudara tengoklah surau, masjid, berapa orang yang datang? Saya dah pusing dalam masa 8 hari ni, 6 hari ni, 2 hari di Kuantan ni. Saya rasa saya akan berjumpa dengan paling tidaknya 15 masjid, tak masuk surau. Yang hadir seluruhnya itu biasanya 1% of the total population in that particular area. 1%. If population is 2,500, you can see about 25 people. The most about 25 people. But during subuh, mungkin tuan-tuan akan dapati 0.5% yang hadir. Yang paling menyedihkan, saya tak pernah tak sebut benda ini. Apa dia? Anak-anak umur 15 tahun sampai 25 tahun jarang nampak.
Tempat-tempat yang saya pergi, participation of this age group zero, including pagi tadi, tak payah saya sebutlah masjid mana, kehadiran cukup ramai, wanita cukup ramai, muslimat ramai, muslimin ramai. Antara yang ramai, saya sebut kepada mereka, ini antara yang ramai pernah saya temui di satu masjid. Tapi anak berumur 15 tahun, 25 tahun tadi, zero. Kalau saudara tak concern, saya tak tahulah. As parents, if you are not concerned, then I really don't know. As members of society, if you don't feel concerned, dan saya pun tak berapa tahulah apa nak jadinya. Orang cerita pasal COVID-19, coronavirus, memang merupakan musibah besar. Saya dah tengok musibah besar dalam masyarakat ini, tuan-tuan. Masyarakat kita ni di Malaysia ni, musibah yang paling besar bila anak kita menjauhkan diri daripada agama. Itu musibah besar. COVID localized. COVID, according to the virus infection yang lepas-lepas, biasa-biasanya 6 bulan. Tapi tak datang masjid, tak duduk majlis ilmu, tak jaga sembahyang. Kesannya bukan di dunia, tapi kesannya di akhirat, yang ketika itu tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Kalau kita dibakar di nerakalah kita. Sampai satu ketika, kalau kita tidak mensyirikkan Allah, dipindahkan kita ke syurga. Tapi satu hari di akhirat bersama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Tuan-tuan fikirlah kan ya. Jadi ini yang saya buat, pusing. Kan? Pusing nak cari macam mana. Masa makan tadi, Jatuh Kasih Masjid jumpa saya. Apa tekniknya doktor nak cari budak-budak yang dah umur 15-25 tahun ni datang masjid ni? Apa tekniknya? We have tried, we have made attempt and trying almost everything, every avenue, but to no avail. Maknanya tak percaya. Apa dia? Macam mana? Sebab anak kita sudah diracun pemikiran dia oleh duniawi, oleh materialism, hingga mereka mengatakan tak ada agama boleh hidup, tak ada Tuhan boleh hidup. Betul tak? Why do I care about religion? Without religion I can still survive. Ini masalah ni. Sama juga tuan-tuan tanyakan orang Cina, orang India yang tak ada agama tu, apa sebabnya? Why should I be members of any religion? Why? Saya boleh hidup, saya boleh bawa kereta, saya boleh berniaga, saya boleh untung without me worshipping God. Tak perlu saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan argument ini dah pergi pada anak kita, dah. Anak kita yang tuan-tuan dan puan, yang engineer, yang lawyer, yang saya kenal di Kuala Lumpur, tuan-tuan, tak kisah agama. Betul tak kisah agama. Kawan sekolah saya tak kisah agama. Tak kisah. Sebab satu pahaman yang kita warisi namanya pahaman materialism. Overt materialism. Nah, too much, being too materialistic. Saya tak kata tak pentingnya dunia ni, saya cari dunia juga. Rumah saya besar di Kuala Lumpur, tuan-tuan, di Taman Tun Dr. Ismail. Nah, saya cari dunia, tapi dunia ini kita akhiratkan. Bilik rumah kita akhiratkan, pos rumah kita akhiratkan, kereta kita akhiratkan, diri kita akhiratkan. Tapi kalau kita tak tahu jalannya, selama-lamanya lah tuan-tuan bawa diri tuan-tuan ni dunia saja. Tapi setiap tulang, 360 tulang itu perlu diakhiratkan. Setiap aliran darah kita ini perlu diakhiratkan. Setiap detik jantung kita yang bergerak hari-hari 24 jam for the past 72 years, as far as me is concerned, itu perlu diakhiratkan. Fikiran saya perlu diakhiratkan. Otak saya perlu diakhiratkan. Ada tak kita fikir benda-benda macam ini, tuan-tuan? Minta maaf lah, tuan-tuan dah fikir lebih daripada saya agaknya. Tapi tuan-tuan datang ke surau ni dengan kata, kalau malam tadi disebut ramai orang ke surau ni. Yelah, ramai bapak dia, mak dia, tapi budak dia mana? Anak mana? Mati tuan-tuan besok, siapa yang nak datang sini?
Saya terlalu yakin anak remaja kat sini umur 20, 18, 15 tak pernah duduk di sop pertama ni, tak pernah berdiri di sop pertama, tak pernah berdiri di belakang imam. Sekali-sekali datang duduk di belakang, itu pun di belakang-belakang. Kita bercakap, dia bercakap kat belakang. Disiplin dalam masjid, dalam surau ni. Saya bagi khutbah semalam 2 hari yang lepas, saya bagi khutbah di Masjid Tokda juga di Kuala Terengganu. Tapi bagus kat sini disiplinnya. Tapi saya bagi khutbah di Kuala Lumpur, di mana-mana saya bagi khutbah, yang itu main telefon di depan mata saya. Macam mana? Macam mana perempuan? Saya bagi khutbah, main telefon di depan tu. Kita itulah nak WhatsApp, kita itulah nak Facebook, kita itulah nak Twitter, kita itulah Instagram. Macam mana? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak sedar, kerana tuan-tuan mungkin tuan datang masjid, balik, pergi kerja, balik. Tapi saya ni jadi social observer, social researcher, social developer, social manager. Jadi saya tengok gelaplah masa depan kita. Minta maaf tuan-tuan, as far as religion is concerned, our future is quite bleak. Bleak future. Kenapa saya katakan masa depan kita gelap? Sebab anak kita tak bawa agama. Mak bapak dah habis hilang taring. Mak bapak has lost integrity, has lost kebolehan, kemampuan untuk mendidik anak-anak. Tak ada. Mak bapak tak berani nak suruh anak pergi masjid. Mak bapak tak berani nak insist anak-anak, you must go to the mosque. Just follow me. I'm going now. Come. Ikut saya. Kita boleh buat macam tu? Berapa orang mana? Macam ayah saya dulu. Saya sebutkan ayah saya. Ayah saya daripada saya umur 4 tahun, tuan-tuan, sampailah saya umur berpuluh-puluh tahun. Sampai dia meninggal dunia, saya pun dah tua dah. Jumpa saja saya, jumpa anak-anak, 8 of us. Jumpa anak-anak, soalan yang pertama ditanya, ada yang kedua ditanya, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Those are 2 questions insisted by my father, and he kept on asking us, 8 of us. Dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Saya belajar di overseas, tuan-tuan, belajar overseas. Ayah saya angkat telefon saya, Sir, nama saya Nasir. Dekat rumah nama saya Nasir. Sir, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Berapa orang anak-anak bapak-bapak sini buat begitu? Mak-mak buat begitu? Bila penghabisan kita tanya anak kita, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Bila penghabisannya? Sebab itu, inilah perkara besar, tuan-tuan. Apapun mak bapak, anak-anak dilahirkan seperti kain putih. Perempuan, anak-anak dilahirkan seperti kain putih ikut fitrah. Yang mencorakkannya menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani, siapa dia? Siapa yang mencorakkan dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani? Siapa dia? Mak bapak dia. Tuan-tuan dah dengar hadis ni. Saya tak perlu ulang lagi hadis ni. Saya ulang balik. Anak-anak dilahirkan seperti kain putih ikut fitrah. Semula jadi sinless. Not even a dot of dosa. Tak ada. Siapa yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, Nasara? Mak bapak dia. Saya tengok hadis tu, saya dah dengar lama hadis ni, masa kecil-kecil lagi. Betul, tuan-tuan, sangat tepat. Dan saya boleh tengok dengan mata kepala saya sendiri, kawan-kawan saya, sahabat saya, tuan-tuan. Saya dulu ahli parlimen, saya adun, saya exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi saya punya pergaulan tu agak Tan Sri, Datuk-Datuk, gulungan atasan tu kawan. Gulungan pertengahan, profesional macam diorang ni, kan, teman-teman saya ni, engineer ke, doktor ke, pilots ke, apa-apa tuan-tuan kat sini, kan, ya. Itu kawan saya. Yang bawah pun masa jadi ahli parlimen, saya pergi sampai ke bawah ni. Parit Buntar, saya ahli parlimen Parit Buntar. Jumpa petani, jumpa nelayan. Tapi rata-ratanya, tuan-tuan, rata-ratanya, sedar atau tidak, ada yang tak sedar menghadapi masalah generasi yang kedua, anak-anak mereka tentang agama. Tak ada.
Kampung lagi mati, tuan-tuan. Tuan-tuan balik masjid kampung. Kampung kita lah kampung masing-masing. Lagi mati, tuan-tuan. Mana ada kuliah zuhur ni? Mana ada kuliah duha? Mana ada kuliah subuh? Tak ada di kampung-kampung, tak ada. Saya pergi di kampung, tuan-tuan, satu tempat, minta maaf, di Pahang juga tempat tu. Saya pergi, masjid atas bukit, besar masjidnya. Kawasan kelilingnya ada 3,500 penduduk. Di kampung ni. Macam mana pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita di kampung? Macam mana agama mereka? Macam mana mereka nak mati? Inilah masalah besar. Tapi kita tak dapat tengok masalah ini. Pasal masalah kita sendiri pun besar. Masalah nak hidup pun besar. Hari itu 2 hari yang lepas saya bersyarah di kuliah subuh lah. Di surau Al-Hadid namanya. Al-Hadid ni besi, tuan-tuan, di Taman Perwaja di Kemaman. Inilah masalah mereka besar. Mereka diberhentikan 6 tahun dulu, berhenti, Perwaja berhenti. Such a giant companies 2,000 working populations, dan dia orang diberhentikan begitu saja dengan satu surat untuk semua, bukan individu pun, untuk semua. Kamu diberhentikan. Kesian, tuan-tuan. Umur 40, setengahnya umur 50. Anak ada 4 orang, anak ada 5 orang. Tak tahu macam mana masa depan. Tak ada compensation. Bayang. Itu satu hal. Nak memikirkan itu pun satu hal. Apalagi nak memikirkan jauh ni. Malaikat maut nak jumpa kita. Kita tahu malaikat maut datang jumpa kita. Tapi kita rasakan jauh lagi. Sempat bertaubat. Ya ke sempat bertaubat? Inilah, tuan-tuan, ya. Jadi saya berhenti kat situ. Saya nak pergi pada keluarga ni. Keluarga di mana-mana pun, tuan-tuan, saya duduk bila saya bagi ceramah. Habis tu dalam masa minum tu, terutama masa kuliah duha. 4 hari yang lepas kita ada kuliah duha. Antara yang paling ramai yang pernah saya hadir, saya lihat di Masjid Kampung Kepong, Kuala Terengganu. Kepong dekat Kuala Lumpur pun ada. Ini kat Kuala Terengganu. Masjid Kampung Kepong. Ramai kuliah duha. Perempuannya dekat mencecah rasa-rasa dekat 200 orang. Kuliah duha 200 orang. Perempuan saja. Ramai. Tapi saudara yang saya rasa tak seronok, kita bercakap dengan mak dia, bercakap dengan bapak dia. Bapak tahu apa ramai, maknya ramai. Tapi anak yang sepatutnya jadi target saya nak bercakap, audiens saya, tak ada depan saya, seorang pun tak ada. Di sebelah muslimat tak ada seorang pun anak dara, tak ada. Di sebelah muslimin tak ada pun. Anak teruna tak ada. Akhirnya saya cakap dengan ibu dan ayah. Cerita tentang permasalahan mereka. Habis dari penceramah tu, masa minum, 5-6 orang ibu datang jumpa saya. Nak bincang soal anak-anak. Saya kata, lah tak ada masa panjang, kita boleh bincang, boleh sebutlah, saya boleh respon. Bincang-bincang anak-anak derhaka. Anak tak mau duduk rumah. Siang hilang, malam pukul 12 baru balik. Anak perempuan digonggong oleh boyfriendnya. Siang, malam, pagi, petang. Betul, tuan-tuan, ini cerita mereka. Macam mana? Macam mana nak buat? Tengok pakaian-pakaian, tuan-tuan. Pakaian saya tengok, Masya Allah, akhir-akhir ni. Orang perempuan pakai pudung yang ringkas itu. Naik motosikal, pakai seluar seketat yang lebih ketat daripada sarung nangka. Dan pakai t-shirt lengan pendek. Betul ke cara itu? Bapak tengok, mak tengok. Bapak tak komen, mak tak komen. Haram tu. Macam mana? Anak perempuan kita pukul 6.30 ada laki-laki ambil. Pulangkan balik ke rumah kita pukul 1 pagi. Apa komen kita? Apa nasihat kita? Minggu depan, hari Sabtu malam mahar, keluar lagi. Serupa juga. Tuan-tuan, kahwin 27 tahun. There was no such thing as a peace.
There was not such thing as tranquility dalam life. Tak ada sakinah, tak ada ketenteraman. Macam mana? Suami profesional, isteri profesional, tapi hidup menderita. Bertemu mata menderita, balik rumah menderita. Pergi pejabat dia boleh senyum, di kantin pejabat dia boleh senyum. Balik rumah, kadang tidur bilik A, isteri tidur bilik B. Macam mana? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Mungkin tidak berlaku di sini, tapi saya tak fikir tak berlaku di sini. Dan inilah yang perlu kita tengok balik. Penceramah-penceramah kena tengok. Saya setuju macam Tuan Bilal saya cakap. Eloklah doktor bagi tentang keluarga, yang lain dah banyak bagi tentang agama. Tapi saya perlu nak ulas pula. Agama dengan keluarga tu satu. Itulah agama, itulah keluarga, itulah keluarga, itulah agama. Tuan-tuan yang puan yang berhati sekalian ya. Baik, ambil masalah tadi. Ada dua masalah. Masalah dengan suami isteri, tak apalah. Saya ketepikan dulu. Saya tulis banyak buku tentang itu, tuan-tuan ya. Banyak buku saya tulis. Sejak umur saya 30-an. I have written tentang keluarga ni saja, tentang anak-anak. Not less than 15 books. 15 buku, tuan-tuan, saya tulis. Tentang nak jadikan anak-anak kita belajar cemerlang, skor A, saya dah tulis 6 buku, tuan-tuan. Tentang nak membina keluarga, saya ada satu buku, Checklist Keluarga Bahagia. Checklist, nama dia Checklist Keluarga Bahagia. That was years ago. Saya pun dah tak ada kopi dah. Master copy pun saya dah tak ada dah. 40. Lepas tu untuk anak-anak, saya tulis satu buku namanya 40 Kesilapan Mendidik Anak. 40 kesilapan mendidik anak. Jadi kalau saya bercakap ni, tuan-tuan ya, maknanya ada fakta lah saya bercakap ni. Kalau saya bercakap ni, maknanya saya pernah mendengar, pernah mengkaji, pernah menggali bahan-bahan mengenai subjek apa yang saya persoalkan. Ya. Saya nak menjurus kepada mendidik anak-anak ni. Ya. Saya ada 8 orang anak. Tak maaflah tuan-tuan kalau saya cerita diri saya ni macam seolah-olah mengangkat. Tak ada, saya tak ada niat nak mengangkat, tak ada. 8 orang anak, 5 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya dah masuk universiti. Ya. Berjaya, profesional. Tapi asasnya semuanya sekolah agama. Asasnya semua sekolah. Kolej Islam ada. Kan? Sekolah wilayah persekutuan di Labu tu. Ya. Boarding schools. Ya. Sekolah asrama penuh. Ada. Ya. Sekolah-sekolah yang lain, sekolah terpilih. Asasnya agama. Lepas tu selepas SPM dia branching out. Ada yang pergi banking, ada yang pergi computer science, ada yang pergi engineering, ada yang pergi legal. Fine. Tapi asasnya mesti agama. Bukan asas sekolah saja agama, sekolah agama pun tak jadi. Tapi mak dan ayah menjadi guru pertama dan utama. Tanya kawan saya ni, Tuan Haji Dunia. Dia cikgu. Mak dan ayah jadi guru pertama dan utama. Ustaz, mak dan ayah. Imam, mak dan ayah. Bilal, mak dan ayah. Pendoa, mak dan ayah. Berlaku tak dalam rumah tangga kita? Ada isteri-isteri melaporkan kepada saya, biasalah. Dia dah kahwin, dia kata dekat 30 tahun. Tak pernah sekali pun suami dia berdiri di depan mengimamkan solat kepada keluarga. Tak pernah sekali pun. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Saya tak mau tanya isteri ni. Macam mana? 30 tahun tak pernah sekali pun berdiri di hadapan mengimamkan maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Itu yang biasa kita ada di rumah, yang lain kita bekerja. Inilah yang berlaku. Isteri kita minta suami dia menasihatkan anak perempuan umur 17 tahun yang tuang, tuition tuang, sekolah pun dia tuang.
Dia kawan dengan budak-budak, budak-budak isap rokok, laki-laki isap rokok, kawan perempuan dia pun isap rokok lah. Bagi tahu suami, dah 3 bulan bagi tahu suami. Suami dan tuan-puan dia terlalu takut nak berdepan dengan anak dara ini. Takut macam-macam, takut dari segi dia pun takut, dari segi anak itu pun dia takut. Apa dia takut? Dia takut anak itu lari daripada rumah. Betul tuan-tuan ya? Should I tell her I am quite scared that she will be making decision of leaving the house? Itu takut. Maka hiduplah dia. Hiduplah dengan begitu. Inilah yang berlaku. Parents are put into ransom. Saudara, mak bapak macam seolah-olah anak bagi kata dua pada mak bapak. Betul, serius. Tak boleh jadi apa? Bapak ketua jabatan, anak tak tahulah tuan-tuan macam mana anak ni. Dulu saya buat counselling, 13 tahun saya counselor, marriage counselor, family counselor. Macam-macam, Tan Seri, Datuk Seri datang jumpa. Anak tak jadi. Orang agama pun ada anak penagih dadah. Orang agama, anak penagih dadah. Macam mana nak explain? Sebab itu, saudara, balik kepada pertama, agama. Saya, kalau ayah saya tak injek, tidak suntik agama pada saya sejak saya umur 3-4 tahun, dan saya belajar luar negara 6 tahun setengah di Amerika Syarikat, gone. I would have gone with the wind. Betul tuan-tuan. Tapi pasal ada sikit suntikan agama, saya survive. 6 tahun setengah, kawan-kawan saya dalam PhD kelas tuan-tuan, dalam 12 orang, 10 orang, hari Senin, hari Selasa sampai hari Khamis. Hari Khamis semua mengajak minum. Mabuk tuan-tuan. Khamis petang aja mabuk. Perempuan-perempuan ni mabuk semua. Tapi yang saya ingat, setitik pun tak masuk lagi dalam mulut saya. 6 tahun setengah di Amerika Syarikat. Pasal suntikan agama ada dalam diri saya. Tak maaflah kalau saya nampak macam saya ajukan diri saya, tapi this is real. Bekerja pula. Saya pernah jadi DO tuan-tuan, DO Kuala Selangor. DO. Memangku DO Kuala Selangor. Saya boleh luluskan tanah ketika itu, TOL 6 ekar, tak payah pergi exco. DO luluskan. Kalau tanah tepi jalan, nak buat ESO, petrol ESO, tanah dia ambil katakanlah 6 ekar atau 4 ekar, berapa dia boleh bagi saya? You just quote the price. Tapi pasal ada injection agama sikit, teringat saja, terlintas saja kononnya nak ambil. Ada satu bisikan yang saya tak tahu daripada mana. Mungkin sentikan ayah saya tu, injectionnya itu membisikkan kepada saya ketika itu. Apa dia? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Saya jadi exco Selangor, exco agama dengan exco infrastruktur. Seluruh pembangunan Selangor tu saya jaga. 764 kontraktor di bawah saya, kelas A sampai kelas F. Apa yang saya tak boleh dapat daripada kontraktor itu kalau saya tidak? Tapi ini akhafullah, cikgu dunia, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu menyelamatkan saya. Kalau ayah saya tidak suntikkan saya jiwa agama, bolehkah saya duduk kat sini ni, rostrum ini, berdepan dengan saudara di Surah Biru ni, nak cerita tentang agama, keluarga dengan agama? Tak boleh. No way. Tapi pasal ada suntikan itu. Jadi saya harap yang pertama, suntikkan agama. Yang kedua tuan, suntik agama satu hal. Mak bapak, terutamanya bapak-bapak depan saya ni, you have got to become a monitorer. You monitor. Macam mana bapak saya monitor? Sir, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Itu cara monitor dia. That is the method of monitoring how my father adopted. Bila kita tanya anak kita, bila kita tanya isteri kita,
Saya kahwin pertama sekali setiap minggu, saya kahwin, isteri saya tak pakai tudung di awalnya. Tapi Alhamdulillah dengan pujuk rayu sekejap dia, tak sampai setahun pakai tudung dah dia. Tradisi adik-beradik tak ada pakai tudung. Boleh. Pasal kita sebagai suami, saya tak paksa dia, saya tak guna perkataan keras kepada dia, tak ada. Tapi metodnya ialah metodnya metod persuasion. Pujuk rayu, pujuk rayu, pujuk rayu. Kalau saya bertegas, tradisi dia bukan tradisi bertudung adik-beradik, tak ada. Letak rumah tangga, tuan-tuan, tahun-tahun pertama kedua gone. Pasal isu suka pakai tudung aja. Banyak isu lagi di depan. Sebab itu kita lah, saya nak appeal kepada husband sedepan saya ni. Pasal saya dapati dah hilang taring, dah hilang gigi dah. Tak boleh mengadu depan saya, menitiskan air mata mereka. Suami-suami datang jumpa saya. Pasal anak dah besar, 4 orang di bawah dia. Umur dah berpuluh tahun anak, belasan tahun ada. Soalan dia, are we too late? Adakah kami terlalu lewat? Tak ada. Dalam Islam, nothing is too late. Tak ada yang lewat. Tak ada. Buat. Fikir macam mana. Fikir macam mana nak switch. You are the switcher. Your hands, your fingers are the one working the switching. Dan kita kena buat. Sebab itu saudara, ya, selain daripada kita tadi monitor, kita kena pantau. Sebelum tidur sampai sekarang ni tuan-tuan, sebelum tidur 10 minit tak ada cerita apa lagi tuan-tuan. Apa lagi cerita anak-anak lah, cerita menantu, cerita anak-anak, cerita menantu. Tadi semua dia kata, saya ada mesyuarat, kadang 2 bulan sekali mesyuarat keluarga. Isteri pun kata, tadi Along datang, semuanya bawa kuih, Along seorang datang tangan kosong aja. Cerita tu sebelum saya nak tidur tu. Komplain lah mak dia. Yalah, benda-benda macam itulah, itu benda-benda kecil dalam keluarga. Kita pun nak mempertahankan, mungkinlah dia sibuk kot, dia tak ada masa pun. Kita bagi pun notis pun dalam setengah hari aja. Mungkin tak dan nak buat kuih, tak dan nak beli kuih. Kita cover anak kita. Nah itu kita bincang. Bincang tentang agama, kita bincang agama macam mana ni, macam mana. Saya punya cucu dah 2 orang kat universiti tuan-tuan, satu UUM, satu Universiti Petronas. Komplain kadang-kadang cerita, cucu pun tanggungjawab kita. Padahal bukan tanggungjawab saya, tanggungjawab menantu saya, tanggungjawab anak saya yang perempuan, menantu saya laki-laki. Tapi kita rasa kita deeply responsible pasal cucu saya, anak darah daging saya. Saudara, cucu kita fikir. Kita sebagian daripada kita, minta maaf, diri dia pun dia tak fikir. Masjid dia tak pergi, sembahyang berjamaah dia tak buat, kuliah-kuliah dia tak hadir. Satu lagi, kalau ini fenomena dalam surau ni, saya nak sebut tuan-tuan dan puan ni. Apa dia? Maghrib ramai maghrib. Habis saja doa maghrib, hilang semua. Isyak datang pula tuan-tuan. Ramai waktu isyak. Saja nak avoid kuliah, tuan-tuan dan puan, manusia avoid ilmu. Imagine tuan-tuan dia. Bagi tahulah suami kita, Dr. Hasan pesan kata, abang duduklah daripada maghrib tunggu isyak. Abang baca ya, the virtues of you waiting from maghrib to isyak. You tengok satu persatu dalam hadis. Apa kebaikannya menunggu isyak daripada maghrib? Kalau tidak, pergi Google, print, bacakan kat dia. Dan dah jadi fenomena tuan-tuan, dah jadi fenomena.
Bila saya pergi masjid, ahli tata kuasa masjid, terutamanya pengurusi, minta saya sampaikan supaya orang yang datang maghrib tunggulah, kesian. Ustaz yang datang tu tuan-tuan daripada Kedah jauh datang. Ada ustaz datang daripada Kedah pergi Kuala Terengganu tuan-tuan, dekat 12 jam buat kereta. Kesian dia. Seronok dia tengok maghrib ramai. Dekat 10 saf, 15 saf. Habis saja maghrib, habis doa, hilang. Tinggallah 1 saf setengah di depan. Ini cerita dia. Isyak datang semula. Kenapa kita sampai? Inilah yang kita kena fikir, saudara yang sim. Saya harap benda ni tak jadi di Surau Biru ni, tak jadilah. Okey, baik tadi tuan-tuan ya. Didik anak-anak kita ni. Satu perkara nombor 3 saya nak sebut tentang role model kan ya. Role model ni anak kita ikut kita. Kita salat, dia salat. Kita salat sunat, dia salat sunat. Kita buat qabliyah, dia buat qabliyah. Kita buat ba'diyah, dia buat ba'diyah. Kita tak salat, dia tak salat. Kita lewat-lewat salat, mak-mak tengok televisyen lagi, drama. Drama sebelum maghrib, masa maghrib, selepas maghrib, itulah drama. 23 jenis drama tuan-tuan. 23. Samarinda Akasia. Ni penaja-penaja ramai kat sana. Macam mana tuan-tuan ni? Saya diberitahu ada mak-mak terpikat dengan drama sebab hujungnya tu climax. Nanti sat. Sampai habis maghrib tuan-tuan ni. Nak menantikan climax. Hero tu hidup atau mati. Inilah yang berlaku. Kita nak blame orang TV ke? It's too far for you to send the blames, you know. Tak ada. You nak blame government ke? No. Saya dalam government dulu. Blame diri kita. Government kita, rumah kita, sini tipikal rumah berapa luas? Rumah sini 22 kaki kali 75 ada. Kecil lagi ke besar lagi? 22 kaki kali 75. Rumah link house. Begitu saiz dia ataupun besar lagi. Yang mana satu ni saya pun tak tahu, menganggur. Lebih kurang begitu. Lebih kurang. Kalau di KL tuan-tuan tuan-tuan nak tahu ada rumah yang dibina 628 square feet. So called apartment. You bayang 628 square feet. Macam mana anak kita? Macam mana isteri kita? Macam mana soal aurat dalam rumah? 628 square feet. 3 bilik. Tak apalah, itu bukan soal kita kan tapi ada kaitan dengan kita. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan ialah tentang role model ini. Ayah-ayah. Kalau ayah tak pernah sebut nama Allah, anak-anak pun bila nak sebut nama Allah? Kalau ayah-ayah tak lazimkan anak-anak menyebut, apa dia? Subhanallah. Asyik sikit. Subhanallah. Masya Allah. Dengar saja ada musibah sikit kecil pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tak berputik, tak berbunga tak kata-kata itu dalam suami kita, mulut suami, mulut isteri? InsyaAllah. Anak dara kita nak menyebut InsyaAllah. Dia malu nak menyebut InsyaAllah. Betul tak tuan? Assalamualaikum. Senang anak dara kita nak bagi salam. Pernah tuan-tuan dengar anak dara kita bagi salam kepada kawan dia? Assalamualaikum Ani. Tak ada. Dia malu nak menyebut Assalamualaikum. Sebab itulah tuan-tuan role model sangat penting. Role model dalam rumah, role model luar rumah. Ada 2 role model, dalam rumah, luar rumah. Bangun pagi. Kalau mak bapak bangun pagi 7.30, dan anak kita pun tak kisahlah.
Kalau mak bapak bangun pukul 5, anak kita bangun dengan bisik-bisik bapak dia sembahyang tahajud. Inna fi khalqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terdengar-dengar dia. Maka dalam rumah itu ada perkataan namanya tahajud. Saudara, saya sebut perkataan tahajud ni perkataan kawan saya. Ada yang tak pernah dengar. Sembahyang tasbih. Boleh katakan saya sebut sembahyang tasbih itu hampir 99% tak pernah buat sembahyang tasbih. Macam mana tuan-tuan? Ada satu sembahyang Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Ada satu sembahyang kalau boleh setiap malam sekali. Tak boleh seminggu sekali. Tak boleh sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh seumur hidup sekali. Sahabat tanya kepada Nabi, sembahyang apakah itu ya Rasulullah? Sembahyang tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 300 kali. Dua rakaat, satu salam, sambung lagi 2 rakaat, satu salam. Tak buat. Saya sebut tuan-tuan, saya sebut. Dulu masa saya pimpin Qiyamul Lail kat Malaysia ni, segala cerotok saya tuan-tuan, kalau teman-teman yang tuan-tuan kenal saya, kebanyakan ikut saya ni dalam program Qiyamul Lail saya. Kebanyakan kenal saya selain daripada TV itu, kenal saya dalam Qiyamul Lail. Petronas pun saya datang, Petronas Gas ni banyak kali tuan-tuan. Petronas Cari Gali banyak kali saya datang. Saya ada program about 25 years ago. I got a fixed regular program every 2 weeks I come down here. Rantau Petronas tu tempat saya, sekolah Rantau Petronas tu tempat kita. Saudara, kalau dah umur 40-50 ni tak boleh bangun lagi pukul 5.30, pukul 6. Beratlah jawabnya, sangat beratlah. Nah ini role model. Bangun tidur tuan-tuan, bangun tidur anak-anak tak fikir sembahyang. Boleh pergi cari kedai, naik kereta 2 kereta, pasal menantu pun ada bawa 2 kereta, pergi cari makan pagi itu. Tak cerita pun tinggal salat. Tak jadi agenda pun, bapa tak sebut, mak tak sebut, satu pun tak sebut. Maknanya meninggalkan salat itu adalah merupakan rutin yang biasa dilihat. Tak ada isu. Padahal tuan-tuan tengok semua ada Facebook kan pergi kepada Facebook, tuan-tuan pergi Facebook, addresnya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, Hassan Hassan 1S. Atau pergi, kalau nak dengar syarahan saya saja dalam program-program saya saja, tak campur orang lain, Hassan Muhammad Ali, Hassan 1S, Hassan Muhammad Ali. Nah, saya nak sebut ada satu program yang dirakam selama 13 minit dengan saya dengan Datuk Seri Abu Hassanuddin Al-Hafiz. Kenal kan Abu Hassanuddin Al-Hafiz? Tak kenal? Datuk Abu Hassanuddin Al-Hafiz dah datang sini dah, alhamdulillah. Dia adik kepada Profesor Datuk Dr. Harundin. Dua-dua dah jadi almarhum. Okey. Dalam saya digabungkan dengan dia, 2 orang dengan dia. Tajuknya puan-puan, azab meninggalkan solat. Tajuknya itu je. Azab meninggalkan solat. Apa dia kata? Saya repeat apa yang dia kata. Dah banyak kali dah, minta maaf lah para penonton. Ini live tuan-tuan, live streaming ni. Dia dengar satu, boleh diakses satu dunia sekarang ni. Real time ni. Okey. Dia kata, siapa yang meninggalkan satu salat, haji habis, umrah habis, khidmat dengan mak habis, khidmat dengan ayah habis, belanja untuk anak isteri habis, zakat habis kebaikan dengan meninggalkan satu salat. Perempuan tinggal berapa salat? Jawab dalam diri aja. Tuan-tuan tinggal berapa salat? Macam mana? Dalam video tu kalau tuan-tuan tengok, saya tunjulkan satu hadis. Hadis saya tunjulkan, saya minta dia ulas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada insan yang makhluk yang dicipta oleh Allah namanya insan. Janji setia itu diikat oleh salat.
Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Datuk Hasanuddin ulas perkataan kafir itu. Saudara-saudara dan sesedari, bagi tahu kawan-kawan kita, kalau puan-puan sayangkan kawan, ingatkan solat dengan dia. Bukan sayangkan kawan, iringi dia pergi Mesra Mall. Bukan. Mesra Mall kat sini ke? Puan-puan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayangkan kawan, banyak kawan dekat sini, kawan Petronas, kawan Westa, Westa helikopter ada, ni orang Westa helikopter dulu ni, Pak Saleh ni. Ada sini Pak Saleh, Westa helikopter, betul? Kalau tuan-tuan sayangkan mereka, cerita salat kepada mereka, itu saja. Sampaikan hadis tadi kepada mereka, itu saja. Sampaikan apa ulasan dia, tak kisah. Ulasan dia meletup pun senyum saja, ulasan dia biasa saja pun senyum, tak ada ulasan pun senyum. Betul tuan-tuan ni. Kau tidak apa guna tuan-tuan dengar ceramah ni kalau tak sampai menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan. Tuan-tuan menyampaikan sama pahalanya dengan saya yang memulakannya. Yang menyampaikannya buat, anak dia buat, cucu dia buat, sahabat dia buat, seluruhnya sampai kepada saya, sampai kepada tuan-tuan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang buat kebaikan itu, tuan-tuan, siapa juga yang membuat kebaikan itu, pahalanya sampai kepada yang mula-mula buat kebaikan. Tanda ke tuan-tuan? Okey, itu saya katakan tadi role model. Dan juga tuan-tuan dalam keluarga ni, saya haraplah saudara, ya, saudara kena menjelaskan dengan anak, dengan isteri, dengan dua saudara sendiri. Satu perkara yang perlu dijelaskan hari ni, pasal kita ada Rejab ni. Sekarang berapa Rejab dah? Berapa Rejab dah hari ni? Hari ni berapa Rejab? 12 Rejab dah tuan-tuan, 12 Rejab. 12 Rejab. Hari ni 7 hari bulan. 8 hari bulan. 7 hari bulan, Isra Mi'raj 22 hari bulan. 15 hari lagi Isra Mi'raj. Saya yakin ramai di antara kawan-kawan kita di dalam hidupnya tak pernah sekalipun duduk daripada awal hingga akhir mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia tak pernah dengar ayat ini dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dia tak dengar pun. Dia tak dengar ulasan itu. Ini adalah ayat Isra Mi'raj. Saya terlalu yakin anak kita tak pernah dengar, tuan-tuan, tak pernah dengar. Satu peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa yang menjulang dia sampai dia bertemu dengan Allah. He met Allah in person. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya dia jumpa Allah Subhanahu wa taala? Sidratul Muntaha. Apa dia dapat? Salat. Kalau tuan-tuan tak ceritakan kepada anak-anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berlalulah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bukan berlaku pada mana-mana manusia, bukan. It wasn't happen and picking the man at random, bukan. Bukan randomize, bukan. Dipilihnya seorang manusia yang tak pernah berdosa. Lahirnya tak pernah berdosa. Sebelum umur 40 tak pernah berdosa. 40 ditabalkan. Dimasukkan wahyu dalam diri dia. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, satu lagi untuk anak isteri. Tuan-tuan berusahalah tanam satu sifat. Bukan sayang, bukan kasih. Beyond sayang and kasih, namanya rindu. Merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius. Tanam satu sifat, apa dia? Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu nak bertemu dengan Nabi. Rindu nak berada berhadapan dengan telaga Al-Kautsar. Rindu nak minum bersama air telaga Kautsar. Saudara panggil anak saudara atau saudara sendiri, datang kat sini, kat rumah kita mana-mana, cerita pada ayah 5 minit aja, cerita kehidupan Nabi sebelum dapat wahyu. Anak mana yang boleh cerita, tuan-tuan? Bagi tahu saya. Ini cerita Nabi, ini Nabi kita yang nak jumpa di akhirat nanti, nak dapat syafaat daripada dia. And yet we don't know anything about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, panggil yang nombor 2, anak nombor 2. Sini sayang, cerita. Apa dia nak cerita? Cerita wahyu pertama dan wahyu kedua dan wahyu ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia cerita? I don't think so, I'm sorry. Panggil anak yang ketiga, cerita wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya postkan question ni kepada bapak dia pun, mungkin bapak dia pun garuk kepala. Betul tuan-tuan, serius. Panggil anak yang keempat, apa dia? Ghazwah, peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan suci yang disertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa peperangannya? Yang mula apa, yang akhir apa? Tak boleh jawab, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Macam mana? Macam mana kita kenal Nabi? Macam mana nak jumpa Nabi? Macam mana nak cerita Nabi? Inilah tuan-tuan, saya menyebutkan. Saya nak menyebutkan yang terakhir insya-Allah. Untuk Nabi ni, kirim salam pada suami, kirim salam pada anak. 3 perkara mulai hari ni kita nak cari. Materials are abundant. And for you to serve, perhaps if it is workable, and then put it on copy, tuan-tuan, photostat, sebarkan kepada anak menantu. Pertama tentang Nabi ini ialah surah. Surah ini rupa fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena tahu, tuan-tuan, dia rambut dia, dahi dia, bidang dada dia, cara jalan dia, cara senyum dia, itu surah, rupa. Yang kedua, sirah. Sirah apa dia? Sirah. Sirah ini ialah cerita history. Daripada dia lahir, dapat wahyu, sampai wafat umur 63 tahun. Seluruhnya diceritakan secara kronologikal. Itu sirah. Satu lagi, ini yang lebih penting daripada dua tu, sarirah. Sarirah. Sarirah itu ialah kotak pemikiran Nabi. Sarirah itu vision and mission Nabi. Sarirah itu ialah kasih sayang Nabi kepada sahabatnya. Sarirah itu di mana tempat Nabi di syurga nanti. Sarirah itu di mana Nabi di telaga Kautsar nanti. Sarirah itu di mana Nabi untuk memberikan kita syafaatnya nanti. Kalau tak tahu tiga-tiga ni, how can we say that we have got a prophet? How can we say that we are the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? How can we say we are the disciple of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentuan ya, inilah anak-anak kita perlu tahu. Dan akhir sekali tuan-tuan ya. Dah 2 kali akhir dah. 2.45 dah. 2.45. Perempuan dah ngantuk ke? Tak. Tak. Tuan-tuan ya, akhirnya anak-anak mesti menghormati mak bapak.
Tuan-tuan nanti balik daripada isyak, anak yang besar tak pergi masjid, mak, anak dara semua tengok TV. Saya selalu sebut ni, anak kita yang laki-laki baring atas sofa, sebelah mata tengok TV, sebelah mata tengok smartphone. Hujung kaki dia lagi beberapa inci saya nak mengenai tubuh ibunya yang juga sedang menonton TV. Persoalannya, boleh tak kaki kita berada di tubuh ibu kita sendiri? Akhlak. Ini akhlak. Oh, saudara, boleh tak saya duduk kerusi, mak saya duduk atas lantai? Saudara, kalau saudara tengok ya, kita katakanlah makan, anak dara kita sedang apa ni, menyajikan makanan dan sebagainya. Tuan-tuan ya, tadi seorang imam dan pengurusi masjid Tokda tadi, Tokda dia mentop, mentol, meletup. Okey. Nama dia Ustaz Ishak. Apa dia kata tuan-tuan ni? Dia cerita kat saya. Dia dididik oleh imak dan ayahnya. Waktu makan, dia kata, waktu makan, rumah dia ada bendul tuan-tuan. Bendul tahu bendul? Ada bendul sikit. Macam dalam setengah kaki macam itu biasanya. Kita kena melangkah naik satu tempat. Apa dia buat mak dia? Anak-anak semua makan di bawah bendul tu. Bawah yang pertama. Level, dia split level, bendul ni split level. Jadi anak duduk dekat split level, ayah dengan mak duduk di bendul yang di atas, tuan-tuan. Bayangkan susunannya, bayangkan orang yang reka rumah itu, bayangkan di mana tempat ayah bunda dalam hidup kita berlaku dalam rumah kita. Anak kita kadang-kadang depan TV, kita tengok TV, dia pegang kepala macam tu nak lalu. Begitu kepala kita. Itu anak syurga. Katakanlah ada umur dia 3 tahun. Kenapa dia buat begitu? Pasal 18 tahun buat begitu. Inilah perkara-perkara akhlak, tuan-tuan, yang sangat penting. Depan kepala saya, tuan-tuan, depan mata saya dah berapa kali sebut ni. Ada anak perempuan cakap dengan mak dia, mak tak tahu, mak just keep quiet, you don't know mak, you just keep quiet. My God, saya kata, ya Allah, how can a daughter telling the mother doesn't know anything, asking the mother just to keep quiet? Saya ada PhD, tuan-tuan, mak saya tak pergi sekolah, tapi mak saya ada 10 lagi PhD, hebat daripada saya. Or else saya tak bagi ceramah, tuan-tuan, tak boleh duduk di kursi ini sekarang ini. My mother. Sebab itu, jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan tidak akan selamat hidup. Pasti tak selamat. Dosa yang dibalas tidak menunggu hari kiamat. Ialah dosa derhaka kepada mak dan ayah. Tak payah tunggu hari kiamat. Jangan. Tell your children, no. Berapa orang, tuan-tuan Tuan-tuan bawa balik daripada balik office dengan suami, pergi pasar, bawa barang 2 beg. Mak bawa barang 2 beg. Dah sampai ke rumah dah ni. Anak kita ada anak dara seorang, anak teruna seorang, ada yang kecil seorang. Berapa orang yang berlari keluar daripada rumah, rebut beg tu, bawa naik beg tu, pimpin tangan mak. Dah lelah dah mak, dah letih bawa 2 beg itu, nak bagi makan kamu semua. Berapa orang? Tell me. Sampai saja barang-barang, tuan-tuan, ikannya, sayurnya, si tua itu jugalah yang potong sayur, potong ikan, potong sayur, potong ikan, masak, tumis. Anak dara kita buat apa? Inilah namanya. Tadi, tuan-tuan, ada satu orang menyebutkan hadis ini. Kita bincang, kita yang seronoknya saya ni, bila saya lepas syarahan makan-makan,
Bincang lagi, bincang. Tak pernah sunyi tuan-tuan. Kawan-kawan datang bincang-bincang. Satu orang tadi mengeluarkan satu hadis. Apa dia kata hadis tu? Akhir zaman nanti, seorang itu akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya tuan? Seorang itu akan melahirkan tuannya. Tuannya maknanya kita menghambakan mak kita. Sebab itu bagi tahu anak-anak lah tuan-tuan. Anak kita tak sepatutnya buat kita begitu. Betul tuan-tuan ni. Tuan-tuan kalau lihat macam mana anak bercakap dengan kita, macam mana anak memandang kita, macam mana anak-anak kadang-kadang dengan kawan-kawan dia tuan-tuan. Anak dengan kawan-kawan dia kutuk mak bapak dia. Oh, you know, my father is too strict, you know. My father is too strict, I don't know, you know. And very, very jealous, strict. Mana boleh kita cakap bapak kita dengan orang macam tu? Mana kita boleh jaja sifat-sifat mazmumah bapak kita? Jadi tuan-tuan, ya, saya rasa cukup setakat itulah. Saya nak tutup. Pertama tuan-tuan, ya, selepas ini kita sedang berada dalam bulan Rajab. Selepas ini bulan Sya'ban. Dan selepas itu bulan Ramadan. Dalam hadis sebut Rajab bulan menanam biji benih. Tanamlah biji benih yang terbaik. Sekarang hari ini dah 12 hari bulan Rajab. Tanamlah benih yang terbaik, benih iman, benih akhlak, benih akidah, benih syariat. Sya'ban, waktu kita membaca, waktu kita menyiram, membesarkan pokok daripada biji benih tadi. Saudara, bacalah Sya'ban nanti. Apa bacanya? Baca Quran. Puasalah, puasa. Puasa Isnin, puasa Khamis. Saudara di offshore pun boleh puasa. Onshore boleh puasa. Bawa helikopter boleh puasa. So itu puasa. Ramadan ialah bulan untuk menuai hasilnya Ramadan. Untuk Ramadan kali ini, nasihat saya pada anak-anak semua. Yang pertama, tarawih mereka 30 malam per 30 malam. Yang ini, yang lepas-lepas mereka anggap ringan. Tuan-tuan tengoklah, habis minggu yang pertama, masuk minggu yang kedua, anak kita tak datang dah di sini. Minggu yang kedua, kalau ada yang datang pun sempat 4 rakaat tuan-tuan. Lepas 4 rakaat hilang tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah nanti. Itulah yang berlaku. Tuan-tuan monitor benda ni. Kemudian tu tadarus Quran. Inilah masanya tuan-tuan untuk kita menggilap Al-Quran. Namanya tahsin Al-Quran. Gilap Al-Quran. Tak boleh baca. Kebanyakan tak boleh baca Quran. Kebanyakan tak boleh baca. Kalau qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tak boleh terima tuan-tuan. Bukan qul huwallahu ahad, bukan ahad, ahad. Qalqalah kubra. Allahu samad, samad tak betul. Allahu samad, sad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau de tak bunyi, qalqalah. Kadang-kadang kita jadi imam pun kita lupa tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Saya pernah test sahabat-sahabat tuan-tuan ni, orang korporat sahabat ni.
Surah yang terakhir surah 114. Surah 114 ialah surah An-Nas. Semua kawan korporat saya baca, tuan-tuan. Buka Quran baca. Tak boleh baca, tuan-tuan. Tak boleh baca. Macam mana? Siapa nak bantu dia? Tak boleh baca. Ada setengahnya bagi tahu saya, Dr. Hassan, you know what, and I talk plain to you, you know. I have not been opening Quran for the last 25 years. Saya tak pernah buka Quran 25 tahun dah, doktor. Kesian, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Dan kita sayang pada dia. Tuan-tuan kena ada belas kesian pada dia. Inilah yang saya buat. Saya buat, tulis ini. Ini buku yang ke-41. Yang ini ada lagi, yang ini dah habis. Yang ini kita bawa, tuan-tuan, 300 kopi habis. Ini ada lagi. Khidmat ayah bunda hingga ke akhir hayat. Dan ini pun ada lagi. Ini tak ada dah. Tapi boleh dibawa lah. Maknanya kita ada di Kuala Lumpur masih ada. Tapi dibawa masa datang ni dah habis. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, saya nak appeal kepada tuan-tuan. Saya sekarang ni dengan teman-teman. Bersama saya mengetuai Yayasan Kebajikan Sabha. It's a non-profit organisation. It is a foundation. Satu lagi, kami merge dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, anak syarikat MAIS. Merge untuk membangunkan satu kompleks satu-satunya dalam dunia. Kompleks satu-satu dalam dunia. Tak ada di dunia Arab, tak ada di dunia Eropah, tak ada di dunia Asia, tak ada di dunia Timur Tengah, tak ada. Nama kompleksnya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dibangun secara wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. Bukan untuk profit, satu sen pun bukan untuk profit. Yang ini hasil daripada yang saya buat. Saya tulis, saya cetak. Saya tulis, saya cetak. There's a cost that involved here. Tapi penghasilannya seluruhnya saya tak ambil satu sen pun. Saya masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Satu kompleks yang akan dibangunkan dalam setahun setengah daripada sekarang. Menjelang tahun 2021 ataupun awal 2022, terbangunlah satu kompleks yang agak besar, tuan-tuan. Menelan belanja 13 juta ringgit. Tanahnya saya dah beli tanahnya dengan keluarga. 1 million harga tanah dia. Kita ansur sebulan 20,000. Tanah itu bukan nama saya akhirnya. Tanah itu di bawah nama Majlis Agama Islam Selangor. Wakaf, sebagai pemegang wakaf. Diwakafkan tanah itu sampai kiamat. Wakaf dia. Di atas itulah tanah itu dibina Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. 12 juta harganya. Tuan-tuan, apa guna kompleks Anjung Husnul Khatimah ni? Satu, kita nak bagi orang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berhenti kat 90 lah. Kenapa? Kita nak panggil mereka datang. Mari datang. Dia ada modul-modul dia. Datang 4 kali datang. Dengan tarikh pilihan dia. 3 hari 2 malam. Setiap kali datang 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Bawa anak, bawa isteri, bawa seluruhnya datang. Anak-anak sekolah rendah tak payah, sekolah menengah kena bawa. Tuan-tuan, untuk mengikuti program namanya Mengapa dan Bagaimana Saya Mesti Mati Dalam Husnul Khatimah. Macam mana caranya saya mesti mati dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada orang buat, tuan-tuan. Tak ada orang buat. Kita buat. Non-profit. Okey. Kemudian satu lagi untuk anak-anak. Umur 15 tahun sampai 20, 30, 40, 50, 60. Syarat dia ada mak bapak yang dikhidmati. Dan kita hendak anak-anak ni anak yang soleh, anak yang solehah. Untuk membantu mak bapak terutama di hari akhirnya. Terutama waktu sakratul maut, waktu nazak. Kita hendak anak ini datang menghampiri kita.
mentalqinkan kita untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yang mana boleh buat? Inilah dia resepinya, anak yang boleh buat. Ni. Jadi tuan-tuan, buku ini sebagai latarnya, kita hendak anak-anak yang 15 tahun ke atas ini akan datang ke tempat kita, insya-Allah tuan-tuan, untuk mengikuti ilmu bagaimana kamu sebagai anak yang saleh, anak yang salehah, mengkhidmati ibu bapa kamu sampai saat yang terakhir hidup ibu bapa di dunia ini. Saudara-saudara, inilah yang sedang saya buat. Tuan-tuan boleh dapatkan, kita tak ada dah, dia punya brochure dah habis langsung tuan-tuan. Dia ada flyers dia. Tuan-tuan pergilah kepada, tuan-tuan pergi kepada saja. Tuan-tuan pergi kepada kita punya website, tuan-tuan pergi kepada Hasan Muhammad Ali, itu sudah dapat, semua tuan-tuan dapat kat situ dah. Pergilah. Dan tuan tengok ada question answer, ada FAQ-nya. FAQ-nya ada, tak salah saya ada 26 soalan. Soal jawab, soal jawab, soal jawab. Apa dia anjung husnul khatimah? Appeal saya kepada saudara. Pakat dengan isteri, pakat dengan suami, pakat dengan anak. Sumbanglah tuan-tuan. RM1, RM2, RM100, RM200, RM1000, RM2000, sumbanglah. Supaya nama kita terpahat, tercatat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sedang saya buat. Inilah yang sedang kami buat. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebenarnya ada Tan Sri di Kuala Lumpur tu nak biayai seluruh sekali 14 million tu. Tapi kita kata, tapi dia nak namakan komplek tu nama mak dia. Tak apa, tu tak ada masalah. Tapi bagi saya, kalau dia seorang aja, dia seorang masuk syurga. Saya nak seramai insan meniti pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bawa ke Kertih, kita bawa ke Kuala Terengganu. Besok kita balik tuan-tuan, 2 hari lepas tu ke Perak. Kita bawa lepas balik 2 hari dari Perak, balik Kuala Lumpur, ada program, pergi pula ke Batu Pahat. 3 hari 2 malam di Batu Pahat. Kita bawa idea ini supaya seluruhnya terlibat dan memberi makna kepada kehidupan manusia. Matilah kita, matilah anda, matilah isteri, matilah suami, matilah anak-anak. Mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bengkelnya Komplek Anjung Husnul Khatimah, college-nya Komplek Anjung Husnul Khatimah, universitinya Komplek Anjung Husnul Khatimah, degree-nya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup sekat itulah tuan-tuan ya. Ni buku ni mungkin ada, yang ini mungkin ada, untuk anak-anak ni ada lagi. Kita akan tunggu dalam 20 minit macam tu, sebab kami nak pergi ke Kuantan sekarang ni tuan-tuan ya. Yang ini dah habis tapi boleh dipesan, tak ada masalah. Boleh dipesan, bila-bila kami datang semula tuan-tuan, kami akan bawa, atau boleh dipostkan. Tapi adalah bayaran post dia dan sebagainya tuan-tuan ya. InsyaAllah diharapkan sesuatu yang baik akan terjadi dalam pertemuan kita ini. Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua. Tuan-tuan doakanlah saya sihat, saya selamat, panjangkan umur dan terus berbakti kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya janji kepada Allah, saya nak infakkan hujung usia kata saya ni hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara projek yang kita buat. Tuan-tuan, selain daripada syarahan-syarahan, kuliah maghrib kita bagi, kuliah subuh kita bagi, kuliah duha kita bagi, kuliah petang kita bagi macam ni, kuliah zuhur. Besok dalam Ramadan, kuliah zuhur ni hampir tiap hari. Petronas ada kuliah zuhur, tuan-tuan, ESO ada kuliah zuhur. Okey, di mana-mana pun pejabat-pejabat korporat yang bukan korporat ada kuliah zuhur. Di samping tuan-tuan ya, di Kuala Lumpur kebanyakannya diorang buat 8 rakaat. 4 rakaat yang pertama berhenti sekejap, ada tazkirah 25 minit. Lepas tu disambung 10 dengan 4 rakaat yang akhir tarawih kita. Jadi sebab itu kita pun ada mengisi bersama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau tuan-tuan terdengar, tuan-tuan yang dah menonton Forum Perdana Ehwal Islam, semua ahli-ahli panelnya semuanya dah meninggal. Tinggal 2 orang saja lagi. Saya dengan Datuk Ismail Kamus. Jadi Ismail Kamus pun tak sihat, wheelchair, you know. Saya bolehlah bergerak-bergerak sikit. Kalau tuan-tuan mendengar ada di antara kita dua-dua dia pula mengikuti jejak langkah Harun Din, Hasan Din dan sebagainya, tuan-tuan sedekahkanlah sepotong Fatihah buat kami. Mudah-mudahan kami damai di alam barzah nanti insya-Allah.
Cukup sekali itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sana tuan-tuan ya, ada kawan saya di luar sana, mungkin dalam 10 minit 20 minit kat situ kita gunakan masa. Kalau tak ada tuan-tuan, mungkin satu orang kat sini, mungkin Tuan Bilal ke, boleh catat nama saja, nama, nombor telefon. Kalau nak buku ni, nanti kami akan hantar buku ni tuan-tuan, insya-Allah. Ada cara mengantarnya, berapa kopi yang dindak dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Datuk Dr. Hasan Ali. Walaupun dengan masa yang terhad, ya, agak padat dengan tips-tips yang boleh kita bawa balik dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi, panjang umur, murah rezeki dengan Datuk, dan untuk itu kita tangguh dalam majlis kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.